Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 881 dan antara paparan utama. Pengagihan kerusi PHPRU 15 perlu lebih adil. Kebebasan media yang ditangisi. Kuliah yang menjadi fitnah. Penghormatan diraih, bukannya dituntut. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Parti Amanah Negara Amanah mengesyorkan Formula 345 kerusi Pakatan Harapan di wilayah persekutuan bagi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Ketua Amanah Kawasan Bandar Tun Razak Engineer Hayatul Kamil berkata, formula tersebut telah sebulat suara dipersetujui oleh semua cawangan amanah di Bandar Tun Razak. Formula ini bermaksud amanah diberi 3 kerusi parlimen, keadilan 4 dan DAP 5 dalam pembahagian kerusi untuk pilihan raya umum ke-15. Amanah tidak diberi 1 kerusi oleh PH ketika PRU 14 di wilayah persekutuan dengan prestasi baik dan disokong oleh ramai pengundi di Kuala Lumpur. Amanah perlu diberikan kerusi sekurang-kurangnya 3 kerusi dalam PRU 15 kali ini, kata beliau di Petik Malaysia Deadline. Beliau juga mengisytiharkan Amanah bakal bertanding di kerusi Bandar Tun Razak memandangkan Ahli Parlimen kini Kamaruddin Jaafar telah melompat parti menyokong Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata demikian di Majlis Berbuka Puasa Amanah Bandar Tun Razak di IYC BTR yang turut dihadiri oleh Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad dan Wakil Keadilan, DAP, Pejuang, Muda dan Badan Bukan Kerajaan. Dalam ucapannya, beliau menegaskan Amanah mempunyai 11 Ahli Parlimen dan bertanggungjawab kepada amanah rakyat, tidak lompat parti seperti parti-parti lain. Ini menunjukkan integriti Amanah yang amat dipercayai oleh rakyat Malaysia menurut laporan. Sebelum ini, Pakatan Harapan menerusi kenyataan Majlis Presidennya mengambil pendekatan kemah besar dalam usaha menyatupadukan rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira pegangan politik. Kami menegaskan kesediaan untuk berunding dan bekerjasama dengan mana-mana pihak berdasarkan prinsip dan agenda reformasi demi kepentingan rakyat tanpa melibatkan kleptokrat menurut kenyataan itu. Kenyataan tersebut ditandatangani oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Bagaimanapun, kemah besar tidak menentukan pengagihan kerusi untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Pada 26 April lalu, Pengerusi Amanah Negeri Pulau Pinang, Dr. Roslan Ahmad dilaporkan berkata, secara umumnya negeri itu amat stabil, kukuh dan tidak memerlukan jajaran politik baharu. Tidak ada keperluan untuk itu kerana iklim politik Pulau Pinang menunjukkan ada kestabilannya, ujarnya di Petik Malaysia Deadline. Menurut Roslan, jajaran baharu tidak relevan dalam konteks Kerajaan Negeri Pulau Pinang tetapi amat penting dalam pembentukan Kerajaan Persekutuan. Justru di manakah kedudukan Pejuang dan Parti Muda? Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhris Mahathir berkata, Pejuang masih terbuka dalam penjajaran dan akan membuat pengumuman apabila tiba masanya. Kita pun faham, kita nak kena ukur baju atas badan kita sendiri. Kita tahu di mana kelebihan serta kelemahan kita. Jadi kita akan berpada-pada dari segi jumlah kita nak bertanding dan adakah perlu untuk kita bekerjasama dengan mana-mana pihak, katanya di Petik Sinar Harian April lalu. Kenyataan tersebut agak berbeza dengan timbalan Presiden Pro Tem Pejuang Datuk Marzuki Yahya yang berkata bahawa parti itu mensasarkan antara 50 dan 60 kerusi pada pilihan raya umum ke-15. Kami adalah blok bebas bersama rakan-rakan kami dari Warisan dan beberapa yang lain dari Sarawak. Jadi ini adalah kumpulan yang boleh menjadi penyeimbang dalam keadaan semasa, katanya di Petik Malaysia Kini dalam satu wawancara Februari lalu. Tidak mungkin Pakatan Harapan akan memberi laluan kepada Pejuang untuk bertanding 60 kerusi. Kenyataan amanah Bandar Tun Razak dan Pulau Pinang itu boleh dilihat sebagai mencerminkan sentimen akar umbi amanah
di seluruh negara. Ahli amanah masih terasa sakit hati kerana setelah memberi madu kepada Bersatu, apa yang dikembalikannya hanyalah tuba. Mereka mengkhianati semangat setiakawan dalam Pakatan Harapan menerusi langkah Sheraton untuk merampas kuasa. Justru, apa sahaja bentuk penjajaran baharu yang sedang melintas dalam pemikiran Majlis Presiden akhirnya harus akur dengan sentimen akar umbi. Dalam amalan demokrasi, keputusan bergerak dari bawah ke atas, bukanlah dari atas turun ke bawah. 3 Mei merupakan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perutusan ringkasnya berkata, Hari Kebebasan Akhbar Sedunia pada 3 Mei merupakan hari mengingati dan menghargai peranan para wartawan dan pengamal media dalam memberikan laporan terbaik kepada masyarakat. Sambutan ini juga dapat meningkatkan kesedaran umum mengenai peri penting aspek kebebasan akhbar dalam mana-mana masyarakat yang terbuka dan demokratik. Ia juga mengingatkan semua pihak akan tugas mereka untuk menghormati dan mendukung hak kebebasan bersuara seperti yang termaktub di bawah Artikel 19 Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat, kata Anwar. Pada masa yang sama, Anwar menyentuh tentang apa yang sedang berlaku kepada wartawan di negara ini dalam pemerintahan semasa. Namun, lain halnya di Malaysia, tatkala para wartawan dan pihak media diganggu-gugat serta diancam pendakwaan dalam menyampaikan laporan yang mungkin tidak enak pada halwa telinga pemerintah. Sebagai masyarakat dan negara yang berpaksi pada demokrasi, sikap sebegini adalah sikap yang tidak bertanggungjawab serta menampakkan betapa lemahnya pemerintahan yang ada pada hari ini di semua segi, ujarnya. Beliau menggesa agar wartawan dan pihak media diberi ruang dan kebebasan dalam melapor selaras dengan perlembagaan yang menjamin hak tersebut. Keterbukaan dan kritikan tidak harus diinjak, malah mesti diraih dan dihormati sekiranya kita benar-benar mahu membangun tamadun yang beretika dan cemerlang, tegas Ketua Pembangkang itu. Sementara itu, ucapan daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah sempena Hari Kebebasan Media Sedunia itu dilihat disambut dengan kecaman oleh orang ramai. Selamat menyambut Hari Kebebasan Media Sedunia kepada para wartawan dan pengamal media di seluruh Malaysia, kata Saifuddin berserta poster di Facebook. Ketua Pemuda Pakatan Harapan Shazni Munir Muhammad Isnin dalam kenyataannya berkata, Hari Kebebasan Akhbar Sedunia ini kita sambut selepas laporan kepala lutut wartawan Astro Awani disiasat oleh polis. Hari paling bermakna ini juga tiba ketika kita beroleh khabar di sana ada rakan dan sahabat yang tidak sempat menatap wajah orang tuanya buat kali yang terakhir kerana dilarang untuk rentas negeri, ujar Shazni. Menurut beliau, berita duka lara ini berlaku ketika rakyat susah dan sedang bergelut untuk hidup. Shazni mempertikai tindakan menekan pemberitaan yang mempersoalkan ketidakadilan yang berlaku. Ianya seakan ancaman yang seolah-olahnya tidak mahu kesusahan rakyat ini diperjuangkan oleh siapa pun. Segala kata-kata ditanggap sebagai simbol untuk menentang pihak yang menguatkuasa undang-undang, walhal yang dipersoal hanyalah ketidakadilan pihak berkuasa. Bidasnya, Ketua Pemuda Amanah itu turut membandingkan perbezaan nasib rakyat marhin berhadapan dengan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19 dengan orang kenamaan dan selebriti. Kata Shazni, di ketika yang sama, para VVIP dan orang-orang agama dibenarkan rentas negeri untuk majlis tahnik anak selebriti tersohor. Adakah masih bersisa kebebasan akhbar di negara ini atau hanya bebas seandainya selari dengan apa yang diinginkan perintah dan tidak bebas jika sebaliknya? Atau dikatakan benar-benar bebas jika memuji menteri walaupun tak reti dan tak diketahui sedang buat kerja apa? Soalnya. Beliau berkata ini adalah persoalan yang perlu dijawab demi masa depan demokrasi dan kebebasan akhbar yang semakin kelam. Ketika satu dunia sedang meraihkan kebebasan akhbar, malangnya kita masih bergelut untuk berjuang demi laporan pemberitaan yang merakyat dan menyebahi rakyat. Belasungkawa di Hari Kebebasan Akhbar Sedunia, tegas Shazni. Bagaimanapun, Jom Channel berpendapat belum masanya kita mengucapkan takziah kepada kebebasan media. Selagi masih bernafas, selagi itu kita menulis berita daripada rakyat marhin. Kita bukan berdakyah menentukan siapakah ahli syurga dan siapakah ahli neraka. Itu lebih mengancam keharmonian kehidupan bernegara. Selamat berjuang rakan media semua.
Jika mahu mendengar lawaknya sahaja pun, ada kompilasi kuliah lawak. Boleh gelak dari awal sampai akhir selama setengah jam tanpa henti. Ungkapan bodoh juga ada jika mahu didengar, kata Ustaz Zulkarnain dalam hantaran di Facebooknya. Beliau tidak menyebut nama siapa yang dimaksudkan, tetapi dipercayai beliau merujuk pada pendakwah bebas dari negeri Terengganu, Ustaz Azhar Idrus. Menurut Zulkarnain, Kuala Lumpur lubuk orang alim, ratusan profesor dan ribuan pemegang PhD dalam semua bidang agama berada di Kuala Lumpur. Jika mana-mana masjid mahu menganjurkan kuliah dan sesi soal jawab agama, tak perlu pun panggil orang dari luar KL. Setakat sampaikan kuliah asar dan mengisi slot soal jawab agama di masjid di setapak, tak jadi keperluan pun untuk import pengkuliah dari Terengganu, katanya. Pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah itu turut mempersoal apakah bidang kepakaran pengkuliah yang diperlukan sehingga menjemput seorang merentas negeri. Kacau wali, jika pengkuliah yang dijemput itu pakar dalam sesuatu bidang dan kepakarannya diperlukan dengan segera, sesuailah dijemput. Ini bukan status dengki, tetapi membaca penjelasan kebenaran merentas negeri kerana berkuliah seterusnya melajak untuk bertahnik membuatkan saya terfikirkan sesuatu. Beliau bertanya sama ada peminat kuliah agama mencari hiburan bersalut agama ataupun mencari ilmu. Jika ilmu, ratusan ilmu tercokoh di sana, bersedia pada bila-bila masa saja untuk mencurahkan ilmu. Tapi kalau mereka mencari hiburan dengan lawak-lawak, santai-santai, dindong-dindong dengan agama, maka saya tidak pandai untuk berkata apa-apa lagi. Zulkarnain berkata, beliau sedar risikonya jika mengkritik mungkin akan dilabel dengki ke. Bagaimanapun menurut beliau dalam suasana pandemik ini, peminat yang mahu berhibur menerusi kuliah agama, tahanlah sekejap kemahuan itu. Jika rindu sangat dengan pengkuliah sebegitu, buka YouTube. Ada ribuan kuliahnya tersimpan di sana, ujarnya. Ini termasuk ungkapan bodoh yang juga sinonim dengan pengkuliah terbabit. Saya sekadar mahu peminat kuliah agama mengubah gaya fikir daripada meminati kuliah agama untuk berhibur kepada meminatinya untuk mencari ilmu, kata bekas timbalan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Yadim itu. Beliau berkata dalam suasana pandemik, lantaran memenuhi kemahuan untuk mendengar kuliah secara santai dan gelak-gelak di masjid, fitnah telah muncul. Fitnah itu tidaklah terlalu besar, tetapi sedikit sebanyak menimbulkan keresahan awam. Jawab menjawab, marah memarah, bodoh membodoh, kedengaran di sana sini. Bukan dengan orang lain tetapi sesama kita. Ya, sesama kita, pengaku sayang agama. Sedihnya, fitnah itu bermula di kuliah agama dan di masjid kerana telah digunakan sebagai sandaran untuk merentas negeri dan bertahnik, tegasnya. Dalam perkembangan yang berkaitan, polis membuka kertas siasatan terhadap penganjuran Majlis Tahnik Anak Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin yang didakwa melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Isya berkata, siasatan dijalankan di bawah Peraturan 19, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021, susulan satu laporan polis dibuat berkaitan isu tersebut. Selain Azhar, mereka yang dapat dilihat di majlis tersebut termasuklah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad, penceramah Don Daniel Don Biaji dan Iqbal Zain. Kan dah susah? Jadi, fikir-fikirkanlah. Ulama dan mufti perlu dihormati, bukan dikeji, kata Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, Ustazah Nuridah binti Muhammad Saleh dalam satu kenyataan. Dewan Muslimat PAS Malaysia menyuruh rakyat Malaysia untuk sama-sama kembali meletakkan rasa hormat kepada ulama dan mufti biarpun tidak bersetuju dengan pendapat mereka, ujarnya. Nuridah berkata seharusnya rakyat Malaysia menilai kembali kata-kata kejian dan nista yang dileparkan kepada mufti dan ulama. Adakah sesuai dihamburkan pada seorang manusia ilmuwan yang memberi pendapat berdasarkan ilmunya? Beliau menegaskan sesungguhnya manusia yang dianugerahi akal dan dipagari dengan iman tidak akan mengikut pertimbangan emosi semata-mata apabila membaca berita atau tulisan di media massa yang ditulis berdasarkan tuduhan semata. Beliau memetik peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan juga di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Nuridah juga menasihatkan rakyat harus buat masa ini belajar bertenang dan
mengikut prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19 yang ditetapkan bagi mengelak daripada jangkitan terus merebak dengan pantas. SOP yang ditetapkan bukanlah suatu yang sengaja dibuat atau menyusahkan, tetapi untuk memastikan rakyat boleh terus hidup seperti biasa namun dalam keadaan selamat. Sungguh bulan puasa bukan sahaja kita tidak minum dan makan, tetapi juga kita berpuasa dari berkata yang tidak baik dan menulis yang bukan-bukan, tegasnya. Walaupun tidak menyebut mana-mana nama mufti dan ulama, dipercayai beliau merujuk kepada Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Beliau telah dikecam oleh orang ramai susulan kenyataannya yang dipetik Berita Harian sebagai berkata, rentas sempadan apa hukumnya apabila kerajaan larang? Andai tidak taat kepada ulul amri iaitu pemerintah, maka hukumnya haram. Orang ramai yang berang tentang amalan antara dua darjat, pihak agamawan sendiri melontarkan amarah ketika kenyataan mufti tersebut walaupun beliau berhujah bersandarkan hadis Rasulullah. Kebetulan kenyataan Luqman itu muncul ketika imej Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad bersama-sama dengan pendakwah bebas Azhar Idrus dilihat hadir di majlis tahnik anak selebriti Datuk Seri Siti Nurhaliza. Imej itu juga tidak menunjukkan mereka memakai pelitup muka seperti kelaziman orang lain yang patuh kepada SOP. Kasihan. Ustazah Nuridah menegur orang yang melontarkan kemarahan pada ulama yang bukan sekali memperlekehkan SOP COVID-19. Tidakkah Ustazah terasa bahawa teguran itu tersalah sasarannya? Ketika Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof memegang jawatan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, apa yang tidak dikata oleh Walaun PAS sehingga ada yang menuduh beliau sebagai sesat? Di mana Ustazah ketika itu? Kenapa tidak kedengaran suara Ustazah ketika itu? Adakah rasa hormat kepada mufti dan ulama ini harus terpilih sahaja dan tidak dipanjangkan kepada ulama dari parti yang tidak sama fikrah dengan PAS? Ingat, penghormatan itu diraih, bukanlah dituntut. Tunjukkan bahawa anda layak dihormati, maka orang ramai akan menghormati anda dengan kasih sayang. Sesungguhnya rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Naim, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menunaikan ibadah puasa.